always kira risiko sebelum buat keputusan. In term of preparation of mindset tuan, okay, let's say apa yang dikira sebelum ni, dia sebab generation ni sukakan certainty tuan. Maksudnya kepastian tu dia nak. So even kalau dikira risk tu, tiba-tiba benda yang dikira tu turn out jadi lain. So apa preparation mindset? Maksudnya dia sebelum dikira tu, dia kena apa yang dia kena ada dulu. Okay, mindset dia kena tahu semua yang kita rancang ni pentingnya akidah dan iman. Okay. Kita hanya mampu merancang. Ini mindset kita kena letak. Okay. Walaupun kita dah kira risiko bersemua, kita sebagai manusia yang lemah, tak ada daya upaya, kita hanya mampu merancang. Hanya Allah sahaja yang boleh menentukan yang terbaik untuk kita. So bila kita set that kind of mindset dalam mind kita, so kita dah kira risiko apa benda, tiba-tiba expectation kita tidak jadi seperti yang sepatutnya, ia berbalik kepada akidah kita, iman kita sebagai orang Islam. Kat sini datangnya peranan redha. Jadi saya faham tak? So semua ni sebenarnya at the end of the day, walaupun saya ni bukanlah ustaz ke, bukan pendakwa, tapi at the end of the day, sebagai orang Islam, kita semua tahu apa yang kita buat ni akhirnya menguji iman kita, uji akidah kita. Itu yang paling penting sekali. Contoh dalam hal awal kita cari rezeki. Okay. Kita boleh usaha sahaja. Okay. Tapi the result dia beyond kita punya kontrol. Kalau semua orang faham dan betul-betul amati bahawa dia tidak ada control on the result, tuan rasa ada tak orang yang akan frustrat terlalu lama? Tak ada. Sebab kita tak ada kontrol. Dalam hidup ni ada dua benda. Satu yang kita boleh kawal, satu lagi kita tak boleh kawal. Jangan stres dekat benda-benda yang kita tak boleh kontrol. Fokus dekat benda yang kita boleh kontrol, yang kita boleh kawal. Okay. Satu, kita boleh letakkan usaha berapa banyak kita nak letak. Kedua, kita boleh letakkan strategi. Ketiga, kita boleh susun apa yang kita nak buat. Tapi result tu beyond kita punya kontrol. So fokus kat benda yang kita boleh saja. Okay, kalau result tu tak boleh kontrol tuan. Okay, pemahaman result oriented. So adakah benda tu tak betul? Result oriented contoh? Maksudnya dia buat sesuatu tu berdasarkan result tu sendiri. Maksudnya kalau result oriented, everything driven by result. Okey, itu saya cakap. Bab yang kita kena faham tentang redha, tentang luar kemampuan, ini adalah benda yang kita kena tanam dalam mind kita supaya kita tak too much frust. Okey. Tapi bila kita nak buat apa-apa, kita memang kena fokus on the apa yang kita nak capai. Okay. Tuan faham tak? Dia ada micro, ada yang makro. Maksudnya ada certain thing yang nanti kalaulah guna yang fokus proses, tiba-tiba tak apalah. Fokus proses. Padahal dia tak cuba betul-betul lagi. Yes, yang ini ramai silap. dia menggunakan bahawa hidup ni ada proses, dalam keadaan setiap hari dia tak all out. Okay. Ini sebenarnya excuse. Okay. Dia macam ni. Untuk kita capai sesuatu, dia ada proses. Proses ni dia fitrah alam. Kita tengok sebelum hujan, ada proses yang berlaku. Penyejatan, lagi apa? Pengewapan, fotosintesis dan sebagainya. Dia ada proses dia. Sama macam hidup ni. Maksud itu fitrah alam. Ketika kita siang dekat sini, ada negara kat belah sana, tengah malam. So dia adalah proses fitrah alam. Bagaimana Tuhan mencipta alam ni. Jadi the whole life kita ni, dia ada proses. Cuma on execution kita setiap hari kena speed. Okay. Kena all out, kena nyak sampai lunyai. Tapi dia punya big result dia always ada proses. Contoh, katakanlah kita nak dapat a good shape, nak ada bicep, six pack, badan berketak-ketak, nampak fit. So untuk kita dapat that kind of body, dia kena the whole life tuan. Dia lifestyle keseluruhan hidup. Tapi setiap hari kita kena training hard. Kita tak boleh harapkan training lebih kurang. Lepas tu makan pun melantak. Tapi ni akan ada proses dia lama untuk dapat six pack. Ini salah faham. Itu konsep dia. Execution memang kena speed.